وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du, alhamdulillah, kita moga-moga ia sebagai satu nuktatul bidayah, sebagai satu permulaan yang baik untuk kita mempelajari kitab-kitab hadis yang lebih tinggi selepas ini biiznillah azza wa jalla. Baik, hadis yang ke-26 yang mempunyai sedikit kaitan dengan hadis yang ke-25, iaitu bicaranya masih tentang isu sedekah. Kalau hadis yang ke-25 semalam membicarakan tentang sedekah, yang kita dapat lihat ada satu sikap yang kita dapat belajar daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu mereka sangat berlumba-lumba di dalam kebaikan dan mereka mahu menjadi yang terbaik dari sudut ibadah berbanding dengan yang lain. Jadi pada hari ini kita akan melihat juga tentang sedekah, tetapi dari sudut bahawa kita wajib, maafkan saya, kita mesti, tidak wajib tetapi kita mesti, maksudnya digalakkan untuk kita melakukan kebaikan yang pelbagai dalam setiap hari, supaya kebaikan yang kita lakukan itu dapat menunaikan hak tanggungjawab kesyukuran kita terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu dari sudut batang tubuh badan kita. Maknanya setiap rezeki itu menuntut kepada hak, menuntut kepada kesyukuran. Apabila kita bersyukur kepada Allah atas sebab kerana Allah kurniakan kepada kita rezeki tulang belulang ini, rongga badan ini, maka ketika itu dianya akan menyebabkan Allah SWT menjaga anggota badan kita untuk kebaikan kita. Jadi hadis yang ke-26 menceritakan tentang setiap daripada sendi-sendi kita, tubuh badan kita menuntut hak kesyukuran, iaitu menuntut supaya kita melakukan kebaikan, supaya setiap kebaikan itu dapat menunaikan hak kesyukuran setiap sendi-sendi yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i al-arba'in wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla al-hadith as-sadis wal-'ashrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ya'dilu baina lisnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alayha aw yarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin yamshiha ila as-salati sadaqah wa yumitul adha 'anit tariqi sadaqah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini menyatakan kepada kita bahawa baginda Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, setiap sulama ni boleh diterjemahkan kepada setiap sendi, macam jari kita ni, satu batang jari ni saja sudah ada 3 sendi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 sendi yang menyebabkan jari kita boleh dipeletok-peletok gitu, boleh dibengkok-bengkokkan. Jadi setiap daripada anggota badan kita ini ada sendi dia. Jadi kata baginda Rasul alaihi salatu wasalam, setiap sendi daripada manusia itu ke atasnya, maksudnya alaihi sadaqatun, setiap sendi itu maka di atasnya ada sedekah.
Maksudnya ke atas setiap sendi itu ada sedekah, ada sedekah ataupun ada hak kesyukuran yang mesti dilakukan oleh pemilik tubuh itu berkenaan dengan sendi tersebut. Maknanya di jari ini saja sudah ada 3 sendi. Maknanya jari ini saja, satu batang jari ini menuntut kepada kita 3 jenis sedekah, 3 kebaikan, 3 sedekah. Barulah kalau kita lakukan 3 sedekah tertunai hak satu jari. 2 jari belum lagi. Maknanya seluruh badan kita ini memerlukan sedekah yang pelbagai. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tubuh badan kita ni ada 360 sendi. Nabi Syed sebut lagi nombornya dengan jelas. Kalau tak silapnya hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Maknanya ada 360 sendi. Dan ini memang satu benda yang menakjubkan lah. Sebab tak pernah pun seorang di kalangan kita mengira berapa banyak sendi ada pada badan dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW sebut dengan jelas pula bahawa kita ada 360 sendi. Bahkan kata Fadilatul Syekh Husri, kami di bidang perubatan pun, kata Syekh Husri hafizahullah azza wa jalla, kata beliau, kami yang dalam bidang perubatan pun tidak pernah dalam perbahasan kami berbincangkan berapa banyak sendi ada pada tubuh badan manusia. Orang perubatan pun tak pernah terfikir nak kaji berapa banyak sendi yang ada pada tubuh badan. Tapi Rasulullah SAW menyatakan dengan jelas sendi kita ada 360. Dan ada orang kira. Ada orang kira sungguh. Dari segi pakar tulang dia kira sungguh, akhirnya dia menemui memang jumlah sendi yang ada pada tubuh badan kita ini ada 360 sendi, sama sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi di situ pun sudah menunjukkan betapa kalam Nabi ini adalah mukjizat. Kalam Nabi ini adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana badan kita ada 360 sendi, maknanya apa yang kita faham daripada sabdaan Nabi ini, setiap sendi itu alaihi ay ala kulli sulama sadaqah. Ada setiap sendi itu ada kewajipan, maksudnya ada sedekah yang wajib ke atas si sendi itu. Maksudnya wajib dilakukan oleh pemilik sendi tersebut. Maknanya setiap hari sekurang-kurangnya kita ada melakukan 360 kebaikan. Barulah ketika itu kita sudah dianggap menunaikan hak sendi badan kita. Kalau kurang, maknanya Allah bagi kepada kita sendi, tetapi kita tidak melakukan kebaikan yang sepatutnya untuk membalas hak sendi yang Allah telah rezekikan kepada kita. Maknanya kita tidak bersyukur di atas sendi-sendi yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Maknanya kita faham di situ, kalau kita tidak bersyukur, maksudnya tidak melakukan kebaikan sebanyak 360 sekurang-kurangnya setiap hari, maknanya sendi itu diberikan oleh Allah percuma tanpa kita memberikan hak yang sepatutnya kepada dia. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Husri dalam hadis yang lain, Nabi sebut ada satu ibadah senang saja dibuat, tetapi dia dapat membalas pahala seluruh, dia dapat menunaikan hak 360 sendi itu, iaitu 2 rakaat duha. 2 rakaat salat duha, walaupun sekejap je tu, 2 rakaat sembahyang duha itu sudah dapat menghilangkan ataupun dapat menunaikan hak seluruh sendi-sendi yang ada pada badan kita. Ini di antara amalan yang senang dibuat, tetapi pahala dia sangat besar. Jadi apabila kita sembahyang duha, selesai 360 sendi punya hak untuk hari itu. Baik, kalau tak nak buat kebaikan yang sunat-sunat yang lain tu pun kira cukup dah. Tapi tak patutlah kan, tak sepatutnya lah. Tapi kalau malas sangat, pemalas sangat, buat sembahyang duha pun dah cukup dah. Tertunai hak sendi itu. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Husri, siapa yang melazimi solat duha, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga tubuh badan dia, lalu dia tidak akan terkena penyakit tulang. Ini di antara benda ataupun kebaikan orang yang melazimi solat duha, sebab dia tunaikan hak tulang-tulang dia, hak sendi-sendi tulang dia. Apabila dia telah menunaikan sendi tulang dia, hak sendi tulang dia, maka Allah akan menjaga tulang-tulang dia daripada ditimpa penyakit. Tapi jangan pula kerja kita tengok orang sakit tulang, ni sah tak sembahyang duha. Itu bukan kerja kita. Sebab kalau Allah nak uji, boleh sangat sembahyang duha pun nak sakit tulang nak buat macam mana. Tapi insya-Allah
dengan keberkatan melakukan sembahyang duha, selesai tanggungjawab dia untuk sendi dia. Jadi Nabi kata setiap sendi daripada badan manusia itu, ke atas setiap sendi itu ada sedekah. Betul Nabi sebut lagi, setiap hari yang mana matahari terbit pada hari tersebut. Nabi tak kuatkan lagi lah, memang setiap hari. Kalau dah lamanya siang, mesti matahari terbit. Kalau matahari tak terbit, orang tak panggil siang. Tapi di sini maknanya takkid libayanil waqi'. Setiap hari yang terbit padanya matahari, seseorang itu dia berbuat baik, berbuat adil di antara dua orang, itu adalah sedekah. Maksudnya ada dua orang, kita berlaku adil kepada dua-dua orang ni, kita tak menzalimi satu orang daripada dua orang ni, dua-dua kita berlaku adil. Maksudnya kalau qadhi contoh, dia mendapat satu kes, dia berlaku baik, dia tidak menzalimi mana-mana pihak, maka dia telah melakukan satu sedekah. Satu orang dia menolong seorang lelaki di dalam binatang tunggangannya. Orang dulu kan naik binatang tunggangan. Bila nak naik, bukan semua orang ada kekuatan nak naik. Kalau dia tu lemah, orang tua contoh, kalau dia nak naik, letih kat tu. Kalau tidak ditolong, susah dia nak naik kan. Baik, mau memerlukan kepada bantuan. Satu orang tolong pegang kaki dia, satu orang tolong pegang barang dia contoh. Maka apabila satu orang itu membantu orang lain untuk orang tersebut naik ke atas binatang tunggangannya, lalu Nabi kata fayahmiluhu 'alaiha. Lalu cara dia tolong macam mana? Dengan dia mengangkat orang tadi untuk dapat duduk di atas binatang tunggangan dia. Macam hari ni, kalau kita tengok, kita tolong anak-anak kecil. Katakan kita ada anak-anak kecil nak naik motor, kita tolong angkat dia letak di atas motor. Atau ada orang tua nak naik motor, kita tolong pegang dia naik atas motor. Atau naik kereta, dia dah tak daya dia, kita tolong buka pintu, pegang dia sampai dia dapat duduk dengan elok. Itu juga termasuk di dalam makna hadis ni. Cuma oleh kerana zaman Nabi tu tak ada kereta, tak ada motor lagi, Nabi menceritakan tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi. Satu orang lelaki, dia menolong seseorang pada binatang tunggangannya. Dengan cara macam mana? Dengan cara dia mengangkat orang tadi duduk di atas binatang tunggangan dia. Au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau dengan cara dia tolong macam mana? Dia tolong angkat barang pula. Mungkin orang tu dah naik atas tapi barang duduk bawah lagi. Jadi perlukan bantuan satu orang tolong hantarkan barang daripada bawah ke atas binatang tunggangan. Orang dah duduk atas binatang dah, cuma nak ambil barang dah tak mampu dah. Maka perlu bantuan satu orang tolong suruhkan, tolong bagi barang tu. Lalu dia menolong dengan cara dia mengangkat barang orang tersebut di atas binatang tunggangan tadi. Maka kata Nabi, itu juga satu sedekah. Cumanya kalau sahabat perasan, saya warnakan sikit kalimah fayahmiluhu 'alaiha au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Kenapa? Kerana kalimah au di situ berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat au itu adalah syakur rawi. Ada yang berpendapat tidak mustahil au itu adalah termasuk kalam Nabi. Jadi Nabi nak bagi tahu cara tolong orang di atas binatang tunggangan ni macam mana? Sama ada kita angkat orang tu terus duduk atas binatang tunggangan, atau dengan cara kita mengangkat barang orang tersebut untuk berada di atas binatang tunggangan. Jadi ketika itu au itu termasuk dalam kalam Nabi. Namun ada juga ulama yang berpendapat au di situ adalah syakur rawi. Memang perawi tak pasti. Adakah Nabi sebut fayahmiluhu 'alaiha atau yang Nabi sebut fayarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Jadi oleh kerana tak pasti adakah ini kalam Nabi, au itu kalam Nabi atau sebenarnya bukan kalam Nabi, bahkan ulama khilaf pula berdua pendapat. Maka saya warnakan itu supaya kita tahu di sana ada dua pendapat. Ada yang mengatakan au itu kalam Nabi, lalu daripada fayahmiluhu sampailah habis kalimah mata'ahu itu, kesemua itu adalah kalam Nabi, termasuk kalimah au. Atau au itu bukan kalam Nabi, tapi kalam Nabi sama ada fayahmiluhu 'alaiha, atau kalam Nabi adalah fayarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Baik. Seterusnya disebut juga wal kalimatu thayyibah sedekah. Bercakap baik itu juga adalah satu sedekah. Orang ditimpa ujian, contoh dia ada musibah,
dia ditimpa musibah, kita cakap baik-baik dengan dia. Kita kata tak apa, sabar ya akhi. Itu juga satu ucapan baik itu yang menenangkan hati dia. Itu juga satu sedekah. Kita bagi semangat pada orang, kita mengajar orang contoh. Itu semua adalah termasuk dalam erti kata sedekah. Kemudian Nabi kata setiap langkah yang seorang lelaki itu, termasuk juga dengan orang perempuan lah, dia berjalan kepada solat, dia berjalan pergi ke masjid, dia pergi ke masjid, setiap tapak kaki dia pergi ke masjid itu, setiap langkah itu adalah sedekah. Ini juga pahala besar tu. Bayangkan daripada rumah kita nak ke masjid, macam daripada rumah saya dah tingkat 5 waktu tu, daripada cuaca 45 darjah Celsius, hari ni 45, daripada atas nak turun ke bawah berapa langkah lah. Daripada bawah nak pergi ke masjid pula, daripada masjid nak pergi ke rumah balik. Itu kalau nak patah balik lah, Tapi kalau terus pergi masjid, daripada atas sampai ke bawah, bawah terus pergi jalan ke masjid, berapa banyak tu tapak kaki, kita pun tak pernah kira. Dan kata Syekh Jamal Farouk, itu membuktikan bahawa perbuatan kita ni bukan kita yang mencipta. Kita bukan pencipta perbuatan kita. Sebab kalau kita cipta perbuatan kita, nescaya kita tahu setiap langkah tu berapa banyak. Sebab kita yang cipta. Kita dah cadang dah berapa banyak tapak kaki yang kita akan buat. Jadi apabila kita berjalan, kita pun tak tahu banyak kita berjalan. Jadi kata Syekh Jamal Farouk Ad-Daqa Al-Hasani, ini bukti bahawa perbuatan kita ini adalah min af'alillah, bukan min khalqil ibad. Ini dalam masalah akidah sikit lah, perbuatan kita ini adalah bukan ciptaan kita, sebaliknya dia adalah ciptaan ataupun perbuatan Allah Azza wa Jalla. Sebab berlaku perbezaan pandangan di antara Ahlussunnah dengan Al-Mu'tazilah dalam isu ini. Mu'tazilah kata perbuatan kita ni kita yang cipta. Perbuatan kita ni kita yang cipta. Perbuatan kita, kalau ikut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, bukan kita yang cipta, sebaliknya Allah yang cipta. Maka kalau saya angkat gelas ni, perbuatan mengangkat ini adalah ciptaan Allah. Cuma disandarkan kepada saya sebab saya yang nak buat. Tapi kalau Allah tak izinkan, tak mampu saya angkat. Sama ada saya terus tak ada kekuatan, atau terus terlupa nak angkat, sampai sudahlah kali air itu tak sempat minum. Tapi demi untuk demi untuk menggembirakan hati orang yang menyediakan air ini, saya minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah air ini banyak, saya ajak kawan-kawan minum sekali, Tapi sikit nak buat macam mana, Jadi insya-Allah innamal a'malu binniyat, Saya berniat untuk memberikan kepada sahabat, tapi tak cukup. Jadi saya minum sesuatu lah. Okey, maknanya itu satu perjalanan yang panjang, Kita nak sampai ke masjid itu, berapa banyak tapak kaki kita melangkah, itu semua dikira sedekah. Sebab tu takkan sia-sia kita ni atas dunia ni. Kita pergi daripada rumah ke sini, ke Ruak Jawi, berjalan kaki, Berapa banyak kita tapak kaki kita melangkah, semua itu tidak akan sia-sia, Allah tidak akan mensia-siakan sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, seorang lelaki yang dia, termasuk juga orang perempuan lah, seorang lelaki yang dia menghilangkan benda yang tidak elok daripada jalan. Benda tu ada di jalan, dia ambil benda tu, dia buang, supaya orang selesa dalam perjalanan. Itu juga adalah satu sedekah. Lepas tu kalau kita berjalan, tiba-tiba tengok ada kaca tu berjalan, angkat dengan niat supaya orang selesa. Itu juga adalah satu sedekah. Jadi semua perbuatan ini, maknanya kalau campur dapat 360, kita telah melunaskan hak setiap sendi yang kita lakukan. Namun ada cara shortcut dia yang Nabi dah ajar dalam hadis yang lain, iaitu dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Bayangkan 2 rakaat duha campur lagi dengan amalan-amalan baik kita. Maknanya setiap hari itu kita mensyukuri Allah lebih daripada jumlah anggota badan kita. Jadi kita telah melunaskan hak syukur, walaupun pada hakikatnya tak akan terlunas kita. Sebab bila kita bersyukur, sebenarnya perbuatan kita mensyukuri itu juga memerlukan syukur. Kesudahnya kita tak akan mampu untuk bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Namun alal aqal sekurang-kurangnya 360 kali kebaikan tu dah kita buat setiap hari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, yang mana nak menyatakan bahawa selain daripada bukan orang kaya je boleh bersedekah, orang miskin boleh bersedekah dengan cara dia. Dalam masa yang sama, hadis ini juga meminta kita bersyukur di atas setiap kurniaan yang telah Allah berikan kepada
kepada kita. Seorang-kurangnya 360 sendi, sikit sebenarnya pun. Berbanyak mak sikit sangat kalau nak banding-bandingkan dengan setiap nikmat yang Tuhan bagi. Itu baru sendi, belum mata lagi. Belum degupan jantung kita yang Tuhan bagi, belum darah kita yang mengalir dengan baik. Belum dengan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk qada hajat. Belum Allah mudahkan kita untuk bersabar berpuasa. Itu semua tu perlukan syukur kalau nak kira lah. Tapi maknanya sekurang-kurangnya 360 bak tulang lah. Kurang-kurangnya bak tulang selesai. Baik, itu adalah merujuk kepada hadis yang ke-26. Okey. Kita masuk pada hadis yang ke-27. Qala rahimahullahu azza wa jalla al-hadis as-sabi' wal 'ashrun. 'Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Kalau ikut pendapat daripada Sayyidina Imam Ibn Hajar al-Asqalani, An-Nawas dan juga ayah beliau kedua-duanya adalah sahabat baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Namun mengapa Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu menyatakan radhiyallahu anhu? Jadi di sana apa yang kita boleh keluarkan kemungkinan? Macam-macam kemungkinan. Tapi kemungkinan paling tak elok sekali apa dia? Nawawi pun tak tahu. Itu kemungkinan paling tak elok sekali. Sebab tu dalam kita menemui perkara-perkara seperti ini, perlu untuk kita tidak cepat menghukum. Walaupun ada tu kemungkinan tu. Beliau bukannya maksud seperti para Nabi, Imam An-Nawawi. Namun tetap kita mengatakan la'allahu. Dan itu yang diajar oleh para ulama kita. Di antara manhaj al-azhar adalah kita tidak cepat takhtiah. Tapi kita cuba mencari, okey, ada tak kemungkinan untuk kita mengatakan tindakan Imam Nawawi ini betul? Walaupun zahirnya tak betul ni cara dalam ilmu hadis. Patutnya An-Nawas ibni Sam'an, apabila kedua-duanya itu adalah dua sahabat, maka kita sebut radhiyallahu anhuma. Apa kemungkinan paling teruk sekali? Kita kata Imam Nawawi pun tak tahu yang ayah kepada Sayyidina An-Nawas ni sahabat. Tapi sesuai tak dengan kita tahu Imam Nawawi ni siapa? Ada kemungkinan tu. Imam Ar-Razi sendiri pun, kalau kita tengok dalam kitab beliau, ada juga berlaku sabqul qalam, nak sebut benda lain tetapi tertulis benda lain. Kita sendiri pun begitu, kadang-kadang masa nak mesej tertulis benda lain, tercakap benda lain. Nak inginkan benda lain, tertulis benda lain. Baik, kesilapan tu mungkin berlaku, tetapi itu adalah yang paling buruk sekali, yang paling teruk sekali. Ada tak cara lain? Okey, kalau kita tengok adik-adik yang dirahmati Allah, saya warnakan Sam'an itu dengan warna biru. Dan di awal mukadimah, kalau di mukadimah kitab ini, apabila warna itu saya warnakan dengan warna biru, okey, apabila warna itu warna biru, maka itu menunjukkan bahawa berlaku khilaf di kalangan para ulama hadis di dalam status perawi tersebut ataupun orang tersebut, adakah dia sahabat Nabi atau tidak. Ada yang kata dia sahabat, ada yang kata dia bukan sahabat. Namun yang rajihnya dia adalah sahabat. Sebab tu saya warnakan dengan warna biru. Berbeza dengan An-Nawas, sebab An-Nawas memang sahabat Nabi lah. Tapi adakah ayah beliau sahabat Nabi? Yang rajihnya adalah sahabat. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahawa Sam'an itu bukan sahabat. Jadi tahulah kita bahawa Al-Imam An-Nawawi berpendapat bahawa Sam'an itu bukan sahabat Nabi. Namun ianya berbeza sikit dengan Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahawa Sayyidina An-Nawas serta bapa beliau Sam'an bin Khalid, kedua-duanya adalah sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu tahulah kita bahawa Al-Imam An-Nawawi berpendirian bahawa Sam'an bukan sahabat. Walaupun Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berpendapat sebalik itu. Namun biasalah berlaku khilaf di kalangan para ulama. Maknanya ada juga orang yang berlaku khilaf para ulama terhadap status dia. Adakah dia sahabat Nabi ataupun tidak. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu
Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir qultu na'am faqala istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi an-nafs wa atma'anna ilayhi al-qalb wal ithmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadithun hasan ruwinahu fi musnadail imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Okey. Dalam hadis yang ke-27 ni Imam Nawawi datangkan dua hadis. Maksudnya kau kiranya dia jadi dua hadis lah, tapi Imam Nawawi nak mengatakan dua-dua hadis ni saling berkait, boleh kita letakkan di bawah satu kaedah, iaitu hakikat al-bir dan hakikat al-ism. Hakikat pahala dan hakikat dosa. Dalam dua hadis ini Nabi SAW nak menyatakan bahawa manusia ini secara fitrahnya dia dah boleh tulis dah perbuatan ini kena dengan syariat ke tak kena dengan syariat. Secara fitrah dia. Sebab kita semua ni ada fitrah kita. Kita ini semuanya dilahirkan berdasarkan fitrah. Hatta yang bukan Islam sekalipun, jiwa raga dia sebenarnya tak suka pada benda yang tidak elok. Ya, dia tidak suka pada benda yang tak elok. Saya tengok lagi dalam ada satu YouTube tu, dia cerita tentang bagaimana seorang ayah sedih sangat apabila tengok anak lelaki dia tukar daripada elok lelaki jadi tidak lelaki. Ayah dia tu nampak gaya dia orang putih tu nampak orang Islam lah. Ikut adatnya begitulah. Tak tahu lah kalau ayah dia jadi orang Islam, tak tahulah. Tapi maknanya secara fitrahnya memang orang tak suka. Kenapa kamu tiba-tiba elok lelaki jadi orang perempuan? Elok dah perempuan, kenapa jadi lelaki pula? Okey. Dan orang tak boleh terima banyak orang lelaki suka dengan orang lelaki, orang perempuan pula tiba suka dengan perempuan. Dia jadi terbalik pula. Jadi ia adalah satu benda yang bercanggah dengan naluri kemanusiaan. Baik, naluri itu yang dinamakan sebagai fitrah. Maknanya subhanallah, betapa Allah Azza wa Jalla nak tarik kita ni kepada kebaikan. Diberinya fitrah. Bukan sekadar fitrah. Sebab kadang-kadang lama-lama kalau benda yang bercanggah dengan fitrah pun bila dah jadi budaya, orang ikut juga. Walaupun jiwa tu tak suka, tapi dah jadi budaya, akhirnya orang suka. Dihantarnya Rasul, diberinya Alkitab. Okay. Jadi maknanya Allah SWT betapa nak mentarik manusia ni kepada kebaikan. Bahkan kalau orang tu pula dihidup dalam keadaan tidak datang Rasul pada dia, semata-mata berpada dengan fitrah, tetapi dia tidak buat benda yang dia buat benda yang bercanggah dengan fitrah. Fitrah percaya Tuhan tu satu, dia pergi sembah banyak Tuhan. Contoh, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, walaupun dia sudah melanggari fitrah dia, sedangkan kalau nak kira-kira fitrah di sini dapat menarik dia, dapat membawa dia kepada hakikat yang diinginkan oleh Allah. Namun oleh kerana tidak datangnya Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala menafikan ataupun meniadakan azab ke atas orang tersebut. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Sesungguhnya kami tidak akan mengazab satu kaum. Wa ma kunna mu'azzibin, kami tidak akan mengazab, iaitu mengazab mana-mana orang, melainkan setelah kami utuskan para rasul. Maknanya kalau ada rasul yang sudah menyatakan begini tapi mereka tidak ikut juga, ketika itu barulah mereka bertanggungjawab di atas apa yang mereka pilih. Jadi dalam hadis yang ke-27 ini, Rasulullah nak menyatakan kepada kita bahawa sebenarnya fitrah kita sendiri sudah dapat menerima mana satu baik, mana satu jahat. Okey. Hadis yang pertama yang didatangkan dalam hadis yang ke-27 ni, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Nabi telah bersabda, al-bir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah
husnul khuluq, akhlak yang baik. Maksudnya baik dengan Allah, baik dengan makhluk, baik dengan diri sendiri. Subhanallah, ucapan Nabi begitu ringkas. Tapi kalau kita fikir-fikir, betul, semua benda baik semuanya adalah husnul khuluq. Tak ada benda baik yang su'ul khuluq. Tak ada. Maki orang tiba-tiba itu baik, tak. Dan itu su'ul khuluq, tak akan jadi baik. Maki orang, macam mana boleh maki orang? Dedahkan keaiban orang, itu su'ul khuluq. Tidak menjadi dia sebagai albir. Dan dalam hadis, subhanallah, Nabi tu sebut albirru lawannya al-ith, kebaikan lawannya dosa. Kalau benda tu baik, dia membawa kepada pahala. Selain daripada benda baik, dia membawa kepada dosa. Albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Maksudnya al-khuluq al-hasanah. Al-birru al-khuluqu al-hasan, al-khuluqul hasanah. Jadi kebaikan itu adalah husnul khuluq, manakala dosa pula adalah apa sahaja. Maksudnya ma di sini kita boleh katakan iaitu kullu fi'lin. Sebab yang dinamakan pahala dosa ni, dia berkait dengan perbuatan, dia tak berkait dengan benda. Macam air ni tak ada pahala dosa, tapi minum air orang dosa. Mereka minta izin lah. Ya Allah, teringat panas tadi 40 semalam 45, hari ni dalam 43. Saya dah tengok dah. Besok lebih rendah Besok lebih rendah 30 lebih 38 begitu. Lusa lebih rendah, tapi selepas lusa dia balik. Jadi kalau nak buat iftar, nak pergi kawan-kawan ke rumah, dan rumah pula tak ada aircon, InsyaAllah rumah belajar tak ada aircon lah kot rasanya. Tak tahu lah kalau sahabat-sahabat rumah sahabat semua ada aircon. Tapi rumah saya tak ada aircon. Jadi kalau nak buat iftar, jangan buat esok, kita buat lusa. Tapi jangan buat selepas lusa, sebab dia makin panas. Itu perancangan lah. Okey, ini bukan suruh ajak buat iftar ni, bukan. Dia sekadar maklumat. Dosa pula kata Nabi adalah fi'lun haka fi nafsi, benda yang tidak tetap di dalam diri kamu. Ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nas, benda yang tidak disukai, maksudnya la tuhibbuhu nafsuk, benda yang tidak diselesai oleh diri kamu. Ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nas, dan bahkan kamu tak suka pula orang tahu benda tu. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, dalam hadis ini Nabi ajar kepada kita, dosa ni ada dua alamat, ada dua tanda. Pertama, jiwa kita tak suka benda tu, secara fitrah kita tak suka. Maksudnya secara fitrah, bukan tanya hawa nafsu, secara fitrah je. Cuba pejam mata apa semua, tanya suka ke benda ni. Secara amanah kita, dosa orang tak suka. Dalam masa yang sama, kita tak nak orang tahu benda tu. Secara fitrah begitu. Namun ada orang, dia sudah melanggari fitrah, benda yang tidak disukai oleh diri manusia sepatutnya, dia jadi suka. Bahkan dia jadi bangga pula cerita dengan orang keburukan dia. Dia sudah gila sebenarnya. Dia sudah lari itu daripada fitrah. Tapi orang yang dia ada jiwa baik, dia ada jiwa yang betul, dia tak akan suka untuk jiwa dia tak akan suka kepada benda maksiat. Dalam masa yang sama, dia tak nak benda itu diketahui oleh orang. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis cerita pasal Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau meluk agama Islam, sewaktu beliau ditanya oleh Herakl, raja Rom tu, Hercules, kalau ikut bahasa orang Indonesia Heraklius, dalam bahasa Arab Herakl, raja Rom zaman Nabi. Jadi apabila beliau ditanya oleh raja ketika itu, raja buat macam mana? Okey, so raja takut Sayyidina Abu Sufyan tipu, pakat dengan orang Arab yang lain. Kebetulan ketika itu mereka sedang berniaga di Palestin. Mereka sedang berniaga di Palestin. Raja Rom pula ketika itu,
berada di Palestin. Dia menunaikan haji kat Palestin. Dia orang Kristian. Jadi dia pergi ziarah Baitul Maqdis sebab dia baru lepas menang perang. Dia baru selesai perang dengan Parsi dan dia menang perang tu. Jadi nak menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, dia pergi ke Baitul Maqdis, dia beribadat di situ, cara dia lah. Tapi dia ni beragama Kristian dan dia tahu kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi apabila dia sampai ke sana, dia tengok apa namanya bulan, dia dapat trace bahawa Nabi akhir zaman sebenarnya sudah muncul. Dan kebetulan pula surat sampai pada dia, surat daripada Rasulullah SAW minta dia memeluk agama Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Tapi kalau tak masuk Islam, fa'alaika ismul arisiyin. Nabi kata kalau kamu tak masuk Islam, kamu akan menanggung dosa arisiyun. Jadi kata Syekh Yusri, arisiyun itu kalau dalam lafaz hadis disebut al-arisiyun lah. Tapi sebenarnya dimaksudkan dengan arisiyun itu adalah aryusiyun. Aryusiyun iaitu orang Kristian yang berpegang dengan kefahaman bahawa Nabi Isa bukan anak Allah. Sebab ini Nabi Isa adalah utusan Allah. Dan golongan Kristian ini ditekan oleh golongan Kristian yang lain. Sebab orang Kristian yang lain berpendapat bahawa Nabi Isa itu adalah anak Allah, waliya'azubillah min zalik. Dan ada pula mereka yang berpendapat bukan anak Allah, tapi dia sebenarnya adalah Allah. Jadi khilaf juga tu di kalangan mereka. Ada yang kata Nabi Isa itu sebenarnya adalah Allah. Jadi siapa yang cipta langit dan bumi? Nabi Isa bagi dia. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Nabi Isa. Sebab dia tak kata Nabi lah. Kita kata Nabi Isa tu. Mereka mendakwa Allah tu sendiri adalah Nabi Isa. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bukan, Allah lain, Allah Tuhan Bapa kata mereka. Manakala Nabi Isa adalah Tuhan anak. Wal'iyazubillahi min zalik. Adapun al-aryusiyun, golongan Kristian yang satu lagi, mereka ini adalah berpegang bahawa Nabi Isa bukan Allah, bukan anak Allah, tetapi hanyalah seorang manusia yang diwahyukan menjadi nabi kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi Allah. Jadi Herakl ini adalah orang yang berpegang dengan agama dengan pegangan Arius. Dan kalau ikut sejarah ni panjanglah. Kalau ikut-ikutnya pada asalnya orang Kristian majoritinya adalah Al-Ariusiyun pada asal. Kemudian apabila mereka ditekan, akhirnya mereka menjadi yang minoriti lah dan mereka dibunuh dahsyat dalam sejarah. Jadi kebetulannya Herakl ini adalah berpahaman dengan pahaman Arius. Dia tahu Nabi Isa bukan Allah, bukan anak Allah, tetapi Nabi Isa adalah utusan Allah yang akan datang selepas itu seorang Nabi akhir zaman. Jadi apabila surat itu sampai, lalu Herakl letakkan Sayyidina Abu Sufyan di depan, menghadap beliau, menghadap raja. Di belakang Sayyidina Abu Sufyan dan mereka juga menghadap raja adalah orang-orang musyrikin Mekah yang sama-sama berniaga dengan Sayyidina Abu Sufyan ketika itu. Jadi semua mereka menghadap raja. Raja pandang Abu Sufyan, di belakang Sayyidina Abu Sufyan adalah orang Arab yang juga memandang raja. Jadi dia buat begitu. Supaya apa? Raja tak nak kalau mereka pakat. Jadi cara dia, soalan akan ditanya kepada Sayyidina Abu Sufyan. Kalau Sayyidina Abu Sufyan tipu, raja minta yang di belakang buat isyarat yang menunjukkan dia ni cakap tipu. Tu maknanya raja takut dia menipu. Tapi Sayyidina Abu Sufyan menyatakan bahawa kalaulah tak kerana saya malu nanti orang kata saya tipu, nescaya saya akan menipu di hadapan raja tu. Maknanya kalau kita baca dalam hadis, ulama uraikan macam mana? Maksud dia Sayyidina Abu Sufyan ini memang tak akan menipu walaupun tak ada taktik daripada raja tersebut. Sebab menjadi satu keaiban apabila orang Makki ni, orang Quraisy ini dianggap penipu. Walaupun mereka satu geng tak setuju dengan Nabi, tapi kalau balik ke Mekah nanti geng kata hari itu tipu. Walaupun raja tak tahu sekalipun, itu satu aib besar. Sebab apa? Sebab nafsu, fitrah manusia tak suka untuk kita ini dianggap penipu. Kita tak suka pada cakap penipu sebab itu benda yang bercanggah dengan fitrah. Sampai ke tahap itu. Jadi maknanya kalaulah contoh raja tak buat taktik begitu pun, dan orang Arab lain
pun memang tak kisah, tetap Sayyidina Abu Sufyan kisah juga. Sebab isu dia malu, beliau malu untuk dianggap penipu. Sebab itu adalah fitrah. Sebab itulah hadis ni Nabi ajar dua benda untuk menunjukkan seorang itu dia tahu tentang fitrah dia betul. Iaitu apabila benda itu satu dosa, dia tak akan suka, jiwanya tidak menyukai perkara tersebut, dan dalam masa yang sama dia benci kalau orang tahu benda tu. Kalau dia buat seorang-seorang boleh, tapi kalau orang tahu dia malu. Itu baru dosa. Berbeza dengan kebaikan. Secara biasanya kita nak orang tahu kebaikan kita. Namun dengan tasawuf kita diajar, jangan kamu buat kebaikan bukan tunjuk kat orang. Tapi secara normal dia, orang kita suka kalau orang tahu kebaikan kita. Lebih dahsyat lagi, siap beritahu lagi. Saya sedang semayang, ambil gambar selfie. Sekarang saya sedang rokok. Itu mengarutlah kalau dia buat itu. Tapi boleh, kalau kita tengok kan, semua orang seronok tunjukkan benda begitu. Dia sedang beribadah. Depan Kaabah, saya selfie depan Kaabah, sedang tawaf. Selamatlah semayang tak buat. Tuan-tuan tahu boleh bercakap. Tapi sebenarnya satu benda yang tak elok juga. Kita sedang beribadah. Seperti dalam semayang, kita tak pernah berselfie dalam semayang. Sepatutnya dengan tawaf pun tak perlu kita berselfie. Sebab itu juga seperti semayang. Cuma diizinkan kita bercakap, jalan semua. Baik, hadis yang kedua yang turut berada dalam kategori hadis yang ke-27, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Wabisah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Wabisah ni lain sikit. Dia sama juga isu dia dengan hadis yang sebelumnya. Namun ada sikit tambahan yang menarik, iaitu apabila dia menemui baginda Rasul SAW, nak tanya tentang apakah dia kebaikan. Mahwal bir. Daripada jauh dia musafir, dia bukan asal orang Madinah. Daripada jauh lagi dia keluar dari kampung dia untuk bertanya kepada baginda Nabi soalan ini. Sampai-sampai Nabi tanya dia, kamu nak tanya soalan kepada saya jawab, atau nak suruh saya sebut kepada kamu apa soalan yang kamu nak tanya? Depan orang ramai. Nabi kata, kamu nak suruh, kamu sendiri nak tanya soalan, lepas tu saya jawab, atau kamu nak suruh saya sebut kepada orang ramai apa soalan yang kamu nak tanya saya? Terus saya nak Wabisah kata apa? Saya nak anda sebut ya Rasulullah, apa soalan yang saya nak tanya? Lalu Nabi pun katakan, ji'ta tas'al anil bir, kamu datang ni sebab kamu nak tanya tentang kebaikan? Memang dia kata na'am lah, sebab itulah soalan yang ditanya. Dia di sini menunjukkan bahawa Rasul tahu perkara gaib. Dia tak bercerita pun, dia tak mesej pun kepada orang-orang sekitar, tolong beritahu Nabi soalan bocor, sebab Nabi suruh Nabi prepare. Tak ada benda tu. Sebaliknya Nabi siap kamu nak suruh, kalau ni dalam hadis yang kita baca ni tak disebutlah, tapi dalam riwayat yang lain disebut dengan jelas. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal disebut dengan jelas bahawa Nabi tanya dia, kamu nak suruh saya jawab soalan kamu, atau kamu nak suruh saya sebut pada kamu apa soalan yang kamu nak tanya? Lepas tu saya jawablah. Jadi menunjukkan betapanya Nabi SAW ini memang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu para sahabat mereka tidak mampu lagi untuk kufur pada Nabi, yang tinggal dengan Nabi. Bahkan orang musyrikin Mekah ni pun mereka sepatutnya tidak kufur pada Nabi, sebab mereka melihat mukjizat itu depan mata. Namun itulah, walaupun bukti sudah terang, kalau tidak sampai keimanan, tak sampai juga. Walaupun bukti seterang matahari. Sebab tu macam para sahabat, mereka dah tak mampu dah untuk tidak mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tak ada air je, biasa dah, tahu dah kalau tak ada air kita jumpa Nabi lah. Bawa gelas pergi jumpa Nabi, InsyaAllah keluarlah air daripada tangan Nabi. Semua dapat tahu dah. Dulu kalau zaman sahabat dulu, kalau mereka tak ada air, penyelesaian dia gitu je, pergi jumpa Nabi, bawa geluk, bawa bekas, Nabi letak tangan situ, InsyaAllah keluar air. Benda tu dah jadi biasa dah. Para sahabat dah tahu dah. Kau jumpa kita, terkejut tak? Tiba keluar air. Mau demam tu, terkejut kan. Benda yang tak biasa tengok. Tapi para sahabat dah jadi biasa. Maksudnya, sebab itu para sahabat mereka tidak mampu untuk murtad. Mereka tak mampu untuk murtad, sebab dia mereka sudah sampai keyakinan yang ainul yakin. Jadi seterusnya ni, macam mana Nabi boleh tahu? Apa lagi yang kita nak kata? Jin beritahu. Bila pula jin tu boleh masuk dalam hati Sayyidina Wabisah? Tak. Jadi tahulah kita bahawa ini juga bukti bahawa kebenaran baginda Nabi SAW. Jadi apabila Nabi kata, kamu bertanya tentang albir,
tentang kebaikan. Albir lawannya al-ism. Segala benda yang tidak berdosa dinamakan sebagai albir, benda yang termasuklah al-jaiz, termasuk dia al-wajib, al-mandub, semuanya termasuk di situ. Al-makruh sekalipun juga termasuk dalam bir lah kalau kira-kiranya. Cuma al-makruh ni maknanya tidak dituntut untuk dilakukan, tapi dia bukan dosa. Ji'ta tas'al 'anil bir, qultu na'am. Maka Nabi kata istafti qalbak. Tanyalah jantung kamu. Kalau kita terjemah betulnya, tanyalah jantungmu. Kalau kita sebut begitu kepada orang, weh, lain macam lah terjemah ni. Sakit jantung ke kan? Boleh tanya jantung ke? Jantung boleh cakap ke? Jadi isu tanyalah hatimu. Biasa. Sebab tak tahulah, dia sudah menjadi satu terjemahan. Bila sebut qalb dalam bahasa Melayu, kita akan terjemah hati. Sedangkan hati bukan qalb. Qalb yang berdegup itu adalah jantung. Manakala hati pula kibdah. Al-kabid. Orang Arab kata kibdah. Supaya mungkinlah kalau kita nak terjemah, supaya kena dengan bahasa dan meraihkan uruf kita, jantung hati. Jantung yang berada dekat dengan hati. Tapi sebenarnya dia jantung. Benda ni kenapa saya sebut? Sebab kalau tidak, kita akan baca nas syarak dan kita akan salah faham. Kita akan faham yang sekeping tu bukan yang berdegup tu. Sedangkan yang berdegup itulah namanya qalbun. Istafti qalbak, tanyalah jantungmu, jantung hatimu. Maknanya di sini juga hadis yang menunjukkan bahawa akal ini dia daripada sini sebenarnya. Cuma yang kita belajar sains, jantung tu peranannya hanya mengepam darah. Tapi zahir ucapan Nabi dan juga apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahawa jantung itu dia ada diri pemikiran. Habis yang kita belajar sains kata otak tu macam mana pula? Sebab tu kata para ulama, memang dalam masalah ni ulama khilaf. Memang khilaf. Ada yang kata sebenarnya yang berfikir itu adalah di jantung itu, bukan di otak. Ada juga berpendapat dah otak. Sebab itu yang kita belajar dari segi sains. Lalu sebagai ulama menggabungkan dua pendapat ni, mengatakan punca dia sebenarnya di jantung, tetapi dia punya sambungan dia di otak. Jadi dia ada kaitan lah. Maksudnya otak kita ini berfikir di sini, berdasarkan sini. Tapi kita tengok dalam bahasa pun dia disokong oleh bahasa. Bila kita sedih kan, sakit otak aku. Kenapa ni? Sakit otak, maksudnya dia tengah pening kepala. Tak. Bila sedih orang tu apa? Sakitnya hati, sedihnya hati. Orang tak kata, sedihnya otak saya. Sedih otak dia apa benda ni? Lain macam. Maknanya dia bahasa pun memang membantu untuk kita memahami sebagaimana yang disebut oleh Nabi. Wallahu ta'ala alam lah apa yang realiti kebenarannya, hanya Allah yang tahu. Tapi secara zahir ucapan Nabi, hati itulah, jantung itulah yang sebenarnya dia memikir. Lalu Nabi kata, mintalah fatwa daripada jantungmu. Maksudnya apa? Sebenarnya kamu sendiri sudah boleh dapat tahu apakah itu kebenaran, apakah itu kebaikan. Kerana fitrahmu itu akan mengatakan yang ini elok, ini tak elok. Dan syariat datang kena dengan fitrah, bukan melawan fitrah. Lepas tu Nabi kata istafti qalbaka. Bukanlah maksud dia pula lepas ni timbul apa hukum fiqah pun. Ya akhi, la tazal ila ulama, qalbuka mawjud, istafti qalbak. Rawahu al-Imam Ahmad bi sanad hasan. Bi isnadin hasan. Istafti qalbak. La tazal ila fulan wala ila ilan wala ila faqih fulan. Qalbuka mawjud. Bukan begitu pula. Sebab dalam masalah fiqah, hukum hakam fiqah bukan kena rujuk hati. Nanti saya nak rasa hati kata apa, jantung kata apa. Saya halal, insyaAllah halal. Kalau macam tu tak payahlah kita belajar kitab fiqah, tanya jantung je lah kan. Mau sakit jantung lagi tu kan. Jadi maksud dia istafti qalbak ini adalah untuk merujuk kepada fitrah. Hukum hakam fiqah dia tak mampu diketahui oleh fiqah. Tidak mampu diketahui oleh naluri. Tetapi secara biasanya halal haram yang kasar-kasar tu dapat diketahui oleh naluri. Semayang zuhur 4 ke 3, orang kata nanti saya nak tanya apa saya punya perasaan hati saya. Tak ada. Penentuan hukum halal haram, batas semayang tak batas semayang itu memerlukan kepada nas. Jadi jangan dijadikan hadis ini untuk menolak kalau ada orang berpegang dengan pendapat fuqaha. Memang dalam masalah fiqh kena rujuk fuqaha, bukan rujuk jantung.
Hadis ni nak bagi tahunya fitrah kita sudah dapat mengetahui mana benda yang halal, mana benda yang haram. Tapi tafasil itu, huraian terperinci itu kena rujuk kepada fuqaha. Lalu ni disebut albirru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan itu lawan kepada dosa ni apa dia? Segala perbuatan yang dirimu itu akan tenang kepadanya. Sebab tu kalau kita buat benda baik, adakah lepas tu kita tertekan? Tolong orang susah, betul? Tekan. Tak ada. Kita jadi seronok, bahkan kita puas hati. Kan? Nak pula kalau kita bagi makan kepada orang miskin, betul orang miskin angkat tangan doakan kita, kita rasa yang tu lagi mahal berbanding dengan kalau orang bagi hadiah kita duit dan sebagainya. Bagi makan, doa orang miskin tu sendiri sudah merupakan satu benda yang sangat mahal. Jadi Nabi kata albirru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihi alqalb. Kebaikan ni apabila jiwamu tu tenang padanya, bahkan jantungmu juga adalah tenang kepadanya. Sampai ada ulama kata, kalau kita buat dosa, cuba kita pegang jantung kita, apa yang berlaku? Degupan dia macam mana? Tenang dah, geduk-geduk. Kalau buat dosa. Tapi kalau buat kebaikan, macam mana perasaan nanti? Tenang je. Hatta zahir jantung tu pun, kalau benda yang kita buat tu benda yang bercagah dengan syarak, benda yang memang tak dibenarkan oleh syarak, kita buat dalam keadaan jantung kita pun tak tenang. Jiwa pun tak tenang, jantung pun tak tenang. Tapi jangan pula, betul saya sebut ni, ini adalah secara asasnya. Tapi jangan pula nanti halal ke haram? Halal, ulama khilaf dia nak tekan jantung. Udah geduk-geduk ke biasa? Kalau biasa halal, kalau geduk-geduk haram. Jangan begitu pula, terkejut orang kan. Setiap kali ustaz nak tanya hukum sekejap okey, halal. Jangan begitu itu hadis ini nak menceritakan bahawa tabiat kita sebenarnya secara kasarnya dapat mengesan. Pun begitu tak boleh berpada dengan tabiat, tak boleh berpada dengan fitrah kita. Sebabnya kena berpandukan kepada nas syarak juga. Pemutusnya adalah nas syarak. Namun hadis ini nak mengatakan syariat kita ni tak lari daripada fitrah. Wal ismu ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Adapun dosa apa yang jiwa tak suka, jiwa tak minat, tak gemar dengan benda tu. Wa taraddada fi sadr, bahkan dia berbolak-balik dalam dada kamu. Maksudnya jantung tu tak tenang. Bila kamu buat benda yang tak elok ni, kamu jadi gelisah. Wa in aftakan nas, sekalipun manusia memfatwakan kepada kamu, benda ni tak ada masalah, boleh. Wa aftauka. Wa aftauka maksud dia adalah takkid pada ucapan pertama. Seakan-akan dia kata wa in aftakan nas, wa in aftakan nas, wa in aftakan nas. Walaupun macam mana sekalipun orang kata boleh ke tak, orang kata tak ada masalah ke, sebenarnya kamu sendiri dapat mengesan benda tu baik ke tak baik. Sebab tu kalau orang jahat, walaupun sama-sama kawan dia, bila dia nak buat jahat, kawan-kawan kata apa? Terus bagus, benda tak apa. Tuhan kan maha pengampun kan. Wa in aftakan nas. Cuba tanya jiwa dia sendiri, dia tak setuju dengan dosa tu. Sebab itu orang Islam ni, dia ada satu kelebihan, dia ada an-nafsul lawwamah. Jiwa yang memaki dia. Jiwa yang memaki dia. Maknanya kalau dia buat benda yang tak elok, jiwa dia tidak akan tenang dengan perbuatan tu. Ni kelebihan kelebihan yang ada pada seorang Muslim. Dia ada jiwa yang tidak akan redha tuan dia melakukan maksiat. Sekalipun orang kata tak ada apa, boleh, tak ada masalah, Tuhan maha pengampun, tetap dia sendiri tidak akan tenang. Dia hanya akan tenang kalau dia melakukan perbuatan yang kena dengan syariat. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Wa aftauka wa in aftakan nas. Sama maknalah cuma yang kedua itu adalah takkid adalah untuk menguatkan lagi apa yang disebut oleh baginda Nabi. Sekalipun orang kata boleh, orang kata boleh, tetap juga sebenarnya kebaikan itu apa yang kamu rasa tenang, dan kejahatan yang kamu tidak akan rasa ketenangan. Hadis ni statusnya hasan ruwinahu. Boleh baca sama ada rawainahu dan boleh baca juga ruwinahu. Namun banyak kami dengar daripada guru-guru Al-Azhar baca ruwinahu. Lepas tu kalau di awal-awal tadi ruwina, sama ada baca ruwina ataupun baca rawaina. Dua-dua tidak menjadi masalah dari segi makna.
dan status hadis ni adalah hadis hasan. Jadi tahulah kita dalam mukadimah Imam Nawawi kata hadis-hadis saya bawa ni semua hadis sahih. Maksud sahih itu adalah yang tidak dhaif. Yang mana sahih lawan kepada dhaif. Bukan sahih maknanya lawan kepada hasan dan juga dhaif. Buktinya hadis ini sendiri bagi Imam Nawawi tidak sampai darjat sahih, tapi dia sampai kepada darjat hasan. Jadi sahih yang disebut oleh Imam Nawawi dalam mukadimah, yang beliau berjanji hadis-hadis yang beliau datangkan semuanya sahih, maknanya semuanya tidak dhaif. Tapi tak kisahlah sama ada tidak dhaif itu statusnya sahih sendiri atau statusnya hasan. Baik, hadis yang terakhir untuk malam ni insya-Allah, al-haditsus tsamin wal 'ishrun. Wa anhu bihi qala an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-28 ini yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Irbad, yang mana beliau ni lebih dikenali dengan nama Abu Najih. Abu Najih, yang mana Abu Najih ni nama betul beliau adalah Sayyiduna Al-Irbad Ibn Sariyah. Kalau dalam di bawah tu beliau ni antara orang yang menangis, orang yang menangis dengan sebab nak berjihad tapi tak cukup kemampuan, duit tak cukup. Sebab zaman Nabi dulu bila nak berjihad, bukannya Nabi Rasulullah kami nak berjihad ni mana bajet untuk beli pedang, mana pedang tak ada. Siapa nak berjihad dia kena sediakan semua. Sebab itulah orang yang berjihad fisabilillah ketika itu berhak mendapat zakat, sebab mereka tak ada gaji. Pertama, mereka tak ada gaji. Kedua, mereka nak pergi perang, mereka kena sediakan semua. Pedang duit sendiri, baju besi duit sendiri, kalau yang nak berkuda, kuda sendiri, bagi siapa yang akan support makan kuda sendiri. Sebab tu bila dapat harta ghanimah, mereka berhak untuk mendapatnya, sebab memang nak pergi perang tu pun pakai duit sendiri. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Husri, zaman sekarang tak ada lagi istilah fisabilillah tu. Asnaf fisabilillah dan zakat dah tak berlaku dah. Maksudnya kalau tentera hari ni, mereka tidak mendapat zakat kerana mereka semua persenjataan itu bukan guna persenjataan nak beli, kalau beli sendiri pun siapa yang mampu nak beli kita kita kebal tu, siapa yang mampu kan? Jadi semuanya dibeli oleh kerajaan, persenjataannya apa semua. Jadi dengan sebab itu kalau perang pun mereka tidak boleh mendapat harta ghanimah. Semua dia akan harta-harta ghanimah itu semuanya akan masuk ke dalam perbendaharaan kerajaan, sebab semua pakai minum, semua perbelanjaan ketenteraan disapuk oleh kerajaan. Tapi zaman Nabi tak. Zaman Nabi dulu setiap sahabat mengeluarkan duit masing-masing. Jadi sewaktu Sayyidina Al-Irbad ni nak pergi berjihad, tapi duit tak ada, tapi nak berjihad ke? Akhirnya tanya Nabi, ada tak kod-kod ada duit-duit lebih untuk kami guna untuk beli senjata? Nabi kata tak ada. Akhirnya menangis. Kalau kita yes, barakah ya gamil. Barakah. Memang tak nak pergi pun, tapi kan nampak sangat kan. Tanya je lah, tahu dah jawapan memang tak ada. Alhamdulillah. Pucuk dicito, ulam mendatang. Beza kan generasi kita dengan generasi sahabat. Jadi dalam hadis ini Sayyidina Al-Irbad cerita bahawa Nabi pernah memberitahu kepada kami, telah memberikan peringatan kepada kami dengan satu peringatan yang sangat membekas dalam jiwa kami, sampai mengalir habis air mata kami, sampai jantung kami jadi takut sungguh. Nabi cerita apa yang bakal berlaku, semua Nabi cerita.
Dan Nabi memberikan peringatan yang sangat memberi bekas pada hati mereka. Sampai para sahabat kata, cara Nabi ni macam Nabi dah nak wafat dah ni. Nabi cerita habis ni, tak ada simpan-simpan dah. Jadi cara Nabi tu seakan-akan ini adalah ucapan terakhir. Sampai mereka kata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan ini adalah mau'izah, ini adalah satu ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang nak mengucapkan selamat jalan. Maksud sudah nak meninggalkan kami. Maka kalau begitu ya Rasulullah, berilah wasiat kepada kami. Lalu Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kamu semua supaya kamu bertakwa kepada Allah. Maka kita hendaklah taat kepada Allah sampai kita mati. Bitaqwallah maksudnya kalau ikutnya takut pada Allah lah. Tapi dengan maksud imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi. Kita lakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata was-sam'i wat-ta'ah. Maksudnya saya mewasiatkan kamu juga untuk dengar dan taat. As-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang menjadi pemerintah kamu adalah seorang hamba. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, hadis ini bila Nabi kata hendaklah kamu dengar dan taat, kamu hendaklah dengar dan taat kepada pemerintah, sekalipun yang naik sebagai pemerintah itu adalah seorang hamba. Jadi kata beliau, ini menunjukkan bahawa Nabi menyatakan kepada kita, kalau bertembung di antara dua mudarat, pilih mudarat yang lebih sikit. Pilih mudarat yang paling kurang dia punya risiko dia. Dua-dua ada risiko, tapi ambil yang paling kurang. Akhafud dararain. Tengok dari segi hukum fiqahnya, sah ke seorang pemerintah itu kalau dia adalah hamba? Kalau kita baca hadis ni macam-macam ulama urai. Ada ulama kata maksud dia kana abdan summa sara hurran fa sara khalifah ba'da zalik. Ada ulama faham begitu. Maksud dia Nabi kata sekalipun yang naik kepada kamu tu seorang hamba, dia ni bekas hamba. Ada ulama faham begitu, bekas hamba. Dulu hamba, sekarang dah bebas dah. Bila dah bebas layaklah jadi pemerintah. Sebab syarat seorang pemerintah mesti dia tu adalah hur. Tidak boleh pemerintah adalah seorang hamba. Namun kalau ikut apa yang dipahami oleh Fadilatul Syekh Yusri, hadis ni Nabi sebut jelas dia adalah abdun. Bila abdun menunjukkan suatu dia memerintah tu, dia sebenarnya masih lagi status hamba. Maknanya dia naik sebagai pemerintah tidak sah dari segi fiqah. Dia naik tu dalam keadaan tidak sah, bercanggah dengan syariat. Maksudnya dia naik tu tak kena dengan perintah yang kita belajar dalam kitab-kitab hadis dan juga fiqah. Bercanggah dengan syariat maknanya. Tetapi apabila dia sudah naik sebagai pemerintah, maknanya dia naik tak betul dah bercanggah dengan syariat. Tetapi kalau kita tak setuju dengan dia pula, masalahnya dia tu akan melakukan kerosakan kepada kita. Rosak umat Islam, mungkin dia akan bunuh orang yang tak setuju dengan dia. Jadi Nabi yang tahu apa yang bakal berlaku dan kerosakan yang bakal berlaku, Nabi mengatakan, aku mewasiatkan kamu untuk dengar dan taat sekalipun yang naik itu adalah pemerintah yang dia itu adalah hamba. Maknanya sekalipun dia naik dengan tidak mengikut syariat. Maksudnya dia naik itu pun dah haram dah. Tapi bila dia naik sebagai pemerintah, maka ketika itu wajiblah untuk kamu dengar dan taat. Maksud dia dengar dan taat ni maksud dia apa? Patuh. Kalau dia suruh apa benda pun kita dengar. Kalau tak bercanggah dengan syarak, kita dengar. Kalau bercanggah dengan syarak, sekiranya tak ada mudarat untuk kita tak buat, silakan. Sebab tak boleh taat pada dia pada asalnya. Tapi kalau kita dipaksa, kalau kita tak ikut cakap dia, kita pula dibunuh, kita diberikan rukhsah untuk taat. Walaupun pada asalnya tak boleh taat. Dia kata, saya minta kamu semua tak payah semayang. Dia Muslim, tapi dia tak bagi kita semayang. Apa yang kita kena buat? Tak boleh taat dengan dia. Tapi dalam masa yang sama macam mana pula? Kalau kita tetap nak semayang, nyawa pula jadi taruhan. Maka ketika itu ada rukhsah. Kalau kita rasa aku ni tak kuat lagi, kita boleh untuk taat. Taat dan tak semayang lah maknanya. Ketika itu apa yang berlaku? Kita sudah diberikan keuzuran. Tapi kalau kita kita tetap nak tegas dengan sikap kita, walaupun kita bawa kepada mati, maka ketika itu kita telah mati syahid. Kita mati syahid. Namun tidak boleh untuk kita pakat-pakat dengan orang, jom kita jatuhkan dia, sebab dia sedang menyuruh kita buat benda yang haram. Tak boleh, sebab Nabi suruh kita dengar dan taat. Dan benda ni berlaku pada zaman selepas kewafatan Nabi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi bila berkhutbah Jumaat,
Khutbah tu kadang-kadang sampai nak habis asar, sampai nak habis zuhur. Dan sampai asar kadang-kadang. Maknanya sampai tinggal sampai dia memang tak ikut, dia memang melawan syariat. Maknanya dia nak suruh dengar cakap dia walaupun tak sembahyang Jumaat. Apa yang dibuat oleh para sahabat dan juga tabi'in, tak bangun, tetap duduk dalam masjid tu. Tapi duduk dalam keadaan isyarat, sembahyang secara isyarat. Sebab itu je mereka mampu untuk bangun Allahu Akbar, hilang kepala kan. Jadi di sini kata Fadilatul Syekh Husri, Mesir sendiri melakukan perkara ini dari segi sejarah. Kalau kita baca dalam sejarah Mesir, lama pula dia di sini Di sejarah Mesir dia ada kerajaan Mamalik, kerajaan hamba. Yang naik pemerintah tu semuanya status hamba. Tapi dia ni ada kepakaran. Dia naik tu tak betul lah. Tapi apabila dia naik sebagai hamba, dia naik sebagai pemerintah dan dia layak menjadi pemerintah, cuma dia hamba, tak kena dengan syariat. Apa tindakan para ulama Azhar berpegang dengan hadis ini? Jadi hadis ini memang dipraktikkan sendiri oleh para ulama Azhar pada zaman kerajaan Mamalik. Iaitu mereka, para ulama Azhar tak kata ni semua tak betul ni, naik dengan tak betul, jomlah kita boykot. Tak ada. Sebab Nabi kata as-samu wa ta'ah. Sebab bila dia naik sebagai pemerintah, ketenteraan ada pada dia, maka ketika itu wajib taat kepada pemerintah. Dan di sini juga kata Syekh Ahmad Hajin, anak murid pada Fadilatul Syekh Ali Jumaah, inilah yang telah dibuat oleh para ulama Azhar apabila jatuh kerajaan Dr. Mursi. Apabila naik kerajaan yang baru, maka wajib kita taat kepada kerajaan yang baru, walaupun mungkin dia naik tu secara tak betul. Kata Syekh Ahmad Hajin, menjatuhkan pemerintah secara zalim adalah haram. Dan kalau dia naik selepas tu dia dijatuhkan tu, betul dia naik secara zalim pula, tapi dia dah jadi pemerintah, maka wajib pula untuk kita taat kepada pemerintah. Jadi kalau dia kata, contoh dia kata okey, minta semua yang berhimpun bersurai, wajib taat. Tapi dia naik secara zalim, Ustaz. Betul dia naik secara zalim. Namun Nabi kata as-samu wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Jadi dia malah tertekan di hati sebab kita nak hak kita. Namun syariat ajar apabila bertembung dua kemudaratan, maka wajib untuk kita ikut. Kita ambil yang paling rendah kemudaratan dia. Jadi kalau contoh macam berlaku di Mesir dulu, berdasarkan hukum fiqahnya, ni kalau dari segi politiknya, kalau bincang dia panjanglah. Orang ni kata sebab ni, saya tak tahu sangat sebab-sebab tu. Saya terperincinya saya tak tahu secara hakikinya. Qil wal qal banyaklah. Kita ambil lah secara mudahnya. Katakan Dr. Mursi okey, tiba-tiba kerajaan hari ni jatuhkan secara zalim. Katakan betul tak betul tu, itu banyak qil wal qal. Ada yang kata tak, memang layak sebab membawa kemudaratan Mesir. Dia kata tak, sepatutnya Dr. Mursi kena kekal. Yang tu masing-masing ada persepsi dan ada pendapat. Cuma segi fiqahnya katakan lau salam najadalan. Kawan tu naik secara zalim, menjatuhkan kerajaan yang ada dengan baik, dijatuhkan itu, lalu naiklah yang zalim. Lalu akhirnya kerajaan hari ini naik secara tak betul. Baik, apa pendapat syarak terhadap kerajaan yang naik secara tak betul? Haram. Tapi dia dah naik, dia tanggung dosa. Okey, apa sikap saya kepada kerajaan ini? Nabi kata wa in ta'ammara alaikum abdun as-sam wa ta'ah, wajib taat. Jadi apabila kerajaan minta supaya yang demonstrasi kena bersurai, kalau tak bersurai haram. Kalau tak bersurai adalah haram. Dan ini adalah benda yang kalau di Malaysia pun kita kadang-kadang jadi susah sikit nak ikut ni. Kita ada pilihan, kita tiba-tiba tak menang parti kita tu, naik parti orang lain. Bila parti orang lain jadi kerajaan, dia keluarkan arahan. Contoh kita buat demonstrasi pun, dia kata jangan buat demonstrasi. Dah kadang-kadang kita lawan juga. Sebab kita ada pendirian kita. Dan ini dilari dengan konsep yang kita belajar dari segi fiqah. Sebab apabila sudah naik satu kerajaan, wajib bagi rakyat taat kepada kerajaan tersebut selagi mana arahan itu tidak bercanggah dengan syariat. Kemudian Nabi sebut wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nabi kata siapa yang hidup di kalangan kamu semua, dan kita hidup bersama tu, Nabi kata dia akan melihat percanggahan yang sangat banyak. Kamu akan melihat kerajaan-kerajaan ini akan berlawan dengan syariat. Kerajaan-kerajaan yang akan datang ni semuanya tak ikut syariat. Tak macam masa zaman Nabi, zaman khulafak, tak.
Kerajaan yang akan datang ni semua akan bercanggah dengan syariat. Pun begitu Nabi kata, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Jadi itu yang dipegang oleh para ulama kita daripada Al-Azhar, yang dipegang oleh para ulama kita di Hadramaut dan juga di belahan-belahan dunia lain oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, kerana berpegang dengan hadis ini. Namun kadang-kadang bila benda dah berlaku kan, moga-moga ada kebaikan yang Allah tutup di sebalik itu, yang Allah inginkan sebalik itu. Kita pun dapat belajar. Kalau tak berlaku isu di Mesir, saya pun tak faham benda ni. Tapi setelah kita duduk, kita fahami dengan baik, kita rujuk kepada ulama dan kita rujuk apa yang disebut oleh Nabi, kita nampak begini. Cuma itulah, bila kita ada, pada awalnya susah juga nak terima sebab benda tu tengah panas lagi, benda tu sudah panas dan kita merasakan ini satu kezaliman. Kita nak, memanglah orang tu mati apa semua, kita semua tertekan. Tapi kalau terujuk pada cerita yang telah lepas dengan apa yang disebut oleh Nabi, memang Nabi kata dah, wasayara ikhtilafan katsira, kamu akan tengok percanggahan yang sangat teruk. Mereka akan lawan syariat, mereka tak ikut syariat. Pun begitu, oleh kerana dia dah jadi pemimpin, wajib kita taat supaya kerajaan tu dapat berjalan, manusia dapat hidup dengan baik. Syariah sebagai contoh, alhamdulillah mutakhir ni dah makin elok sikit. Tapi dengan sebab peperangan, berapa banyak nyawa yang hilang, berapa ramai orang yang kematian, yang keluar daripada negara, hidup merempat. Sebab apa? Sebab ini. Sebab tidak ada konsep as-sam'u wa ta'ah. Walaupun kerajaan zalim sekalipun, wajib kita as-sam'u wa ta'ah. Kemudian Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu para khulafa yang ar-rasyidun, iaitu kata para ulama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Al-Hasan. Yang mana dalam hadis yang lain Nabi kata, khilafah yang akan ada dalam umatku ini hanya dalam tempoh 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna sanah. Khilafah, kerajaan yang dinamakan sebagai khilafah yang betul-betul menggalas apa yang dibawa oleh baginda Nabi, yang betul-betul mengikut syariat, hanya 30 tahun. Jadi kata Syekh Yusri, ini menunjukkan bahawa hanya 30 tahun itu sajalah yang dinamakan khilafah. Selepas daripada itu semuanya adalah kerajaan beraja. Dan memang yang berlaku pun memang kerajaan beraja. Kerajaan beraja Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Osmaniyah, semuanya naik dengan sistem beraja. Dia bukan sistem pemilihan secara syura dah. Dan 30 tahun itu sajalah apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Lepas tu kata Fadilatul Syekh Husri, kalau siapa yang mahu mengembalikan khilafah, takkan berlaku. Sebab dia bercanggah dengan takdir yang telah disebut oleh baginda Rasul SAW. Sebab dalam hadis disebut yang terakhir sekali selepas berlalu 30 tahun ni dah tak ada dah. Kemudian last sekali akhir zaman, apabila Nabi Isa membawa kembali kaum muslimin, maka ketika itulah barulah pemerintahan kembali mengikut syariat yang secara betul. Adapun dalam tempoh masa itu, selepas 30 tahun itu dan sebelum kedatangan Nabi Isa, kesemua itu adalah kerajaan yang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, sekejap okey, kadang-kadang tak okey. Dia tidak ada satu kerajaan yang solid okey. Zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz okey, tapi selepas tu tak okey balik. Jadi dia begitu, dia tidak ada satu kerajaan yang okey secara sempurna. Bukanlah maksud dia, lepas ni maknanya tak perlulah kita nak pastikan kerajaan kita ikut syariat. Dah, ikut berdasarkan kemampuan kita lah. Namun untuk kita kembalikan umat Islam kepada satu khilafah yang macam zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, takkan berlaku. Bahkan kalau kita berjaya pun, mungkin dalam beberapa fakta, dalam beberapa waktu, lepas tu dia akan kembali pula pada kerajaan yang bercampur dengan halal dan haram. Kemudian Nabi sebut di sini, Abdu alaiha bin nawajiz, genggam sungguhlah, gigit sungguhlah sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin ini dengan gigi gerhammu. Nanti di belakang kita akan jumpa bahawa kalau ikut pendapat Imam Nawawi, an-nawajiz bukan gigi gerham tapi gigi depan ni. 4 gigi depan ni. Gigi apa tu? Gigi kapak. Mungkin apa? Gigi kapak ke? 4 gigi depan ni. Kalau ikut saya gigi kapak. Orang tu kata gigi kapak, tak tahu bahasa sahabat gigi apa, gigi manis ke, saya tak tahu lah. Jadi maknanya kalimah an-nawajiz ni berlaku khilaf sikit lah dari segi pengertian ya. Kemudian Nabi sebut di sini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dengan benda-benda baru, benda-benda baru. Maksudnya al-umur al-muhdatsah,
hati-hati dengan benda yang direka baru. Kenapa? Kerana kata Nabi, semua benda baru tersebut adalah sesat. Jadi dalam perbahasan ini juga para ulama bincang panjang. Fa inna kulla bid'atin yang dimasukkan di sini adalah kena balik dengan hadis yang kita belajar tadi. Yang telah kita belajar pada hadis yang kelima, iaitu semua bid'ah yang sesat ni apa dia? Apabila tidak kena dengan syariat. Namun kalau bid'ah itu kena dengan syariat, dia tidak dianggap sesat. Jadi kul yang dimasukkan di sini bukan namanya masuk semua, tapi maknanya kebanyakan. Jadi semua bid'ah yang sesat ni apabila bid'ah itu kena dengan, bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang bercanggah dengan syariat. Manakala bid'ah yang tidak sesat pula adalah benda baru tetapi masih lagi dalam ruang lingkup syariat. Contoh macam baca Yasin di tempat kita tak? Baca Yasin setiap malam Khamis. Nabi tak ajak, ta'al ya ayyuhas sahabah hayya bina najtami' li qira'ati surat Yasin kulla lailatul Jumu'ah. Tak buat. Bahkan Nabi suruh pula lain pula, surah Al-Kahf. Okey, jadi maknanya bila masyarakat kita kumpul, kalau macam di Selangor masih ada lagi tapi dah jarang dah sekarang ni. Tapi kita pun tak kisah, kalau tak nak buat betul pulang. Dia tidaklah kita kata mesti buat ni. Kita tak kata dia wajib kan. Tapi kalau masyarakat kita buat macam di kampung-kampung, jom Ustaz malam ni kita kuliah kita baca Yasin. Kita tak boleh kata kulla bid'ah dalalah. Sebab membaca Yasin itu termasuk di dalam membaca Al-Quran. Dan kita memang dituntut untuk baca Quran. Jadi walaupun dia bid'ah tetapi masih lagi dalam ruang lingkup syariat. Baca tahlil lepas apa? Lepas meninggal. Apa yang dimasukkan dengan tahlil? Tahlil sebut la ilaha illallah. Apa lagi? Baca Quran. Apa lagi? Buat itu, buat ini. Okay, benda itu bercanggah syarak ke? Tak. Maka tidak masalah. Orang kata Ustaz bagi makan. Sebab bila keluarga si mati panggil tahlil, maka situ bagi makan. Di situ jamuan kematian. Kita kata bukan jamuan kematian, bukan nak jamu roh. Nak jamu orang yang baca tahlil tu. Betul Nabi, tapi Nabi tak bagi kan kalau kita ziarah orang mati, kita makan kat rumah dia. Itu kalau si mati masih ada. Si mati tak dikebumikan lagi. Memanglah, dia lah kawan tu meninggal. Tak berurusan lagi, datang-datang. Mana nasi-nasi ni? Tak ada ke? Orang tengah sedih, mayat ada lagi kan. Dia kerja. Mana tu Umar? Kami datang nak urus jenazah. Tak ada kopi-kopi pun. Macam di kampung ayah saya ingat lagi. Jadi susah masyarakat. Yang ni yang kita nak kata bid'ah yang tak betul ni. Dia datang, kalau macam di kampung saya dulu lah, di Kedah. Ayah saya cerita, dia datang ziarah. Dia bawa macam-macam, gula apa semua dia bawa, biskut mayat. Orang mati bawa biskut mayat lah. Biskut mayat apa semua bawa, elok. Tapi sebelum balik, ni bil dia. Ini bil dia. Dia bukan datang tu beli untuk si mati, untuk keluarga si mati. Dia beli untuk dia makan di rumah si mati. Tapi dalam masa yang sama, siapa yang kena bayar? Si keluarga si mati. Yang tu tak betul. Dah lah kawan tu sampai jadi susah orang kampung. Kalau orang yang tak ada duit, dia kelang kabut. Dengan sedihnya lagi, nak ngurus jenazah lagi. Yang datang ni siap tunjuk resit lagi. Nak minta klaim. Yang tu, itu bid'ah yang boleh kita masukkan dalal. Sebab dia membawa kepada kezaliman. Kalau orang tu orang susah, macam mana? Atau kalau dia orang kaya sekalipun, bukan waktu dia. Tapi kalau dah jenazah dah dikebumikan. Lepas tu dia sini nak ajak orang datang ke rumah. Lepas tu dia nak buat makan-makan. Okey, silakan. Dia bukan nak buat makan sempena kematian fulan dan kita berseronok dengan kematian dia. Kita bukan majlis kesyukuran kematian. Tapi sebab nak memberi makan kepada orang yang hadir. Jadi tak ada masalah. Jadi dalam menentukan benda ni bid'ah tak bid'ah, itu memerlukan kepada fiqh. Kalau berkaitan dengan masalah hukum hakam, perlu kepada fiqh. Kalau berkaitan masalah akidah, kena rujuk dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, hadis ini kata Sayyidina Imam An-Nawawi, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Okey, Allahu akbar. Hari ini sudah terlalu panjang, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah pada pertemuan esok kita akan sambung pada Al-Hadis At-Tasi' wal 20. Alhamdulillah kita sudah melepasi 1/2 kitab. Sudah melepasi 1/2 kitab. Jadi insya-Allah pada pertemuan esok kita akan sambung hadis-hadis yang berbaki. Okey, jazakumullahu khaira. Ada rezeki kita jumpa esok. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.